Kapsul Kartini. Negara China pada 2013 sebenarnya dia adalah negara terbesar yang menggunakan ataupun cuba mempelajari bahasa Inggeris. Di dalam dunia ni, dia antara yang paling banyak sekali. Kita bila masuk peperiksaan untuk bahasa Inggeris hanya berapa jam? Paling-paling 3 jam saja kan. Di China, mereka berlumba-lumba di dalam sistem pendidikan mereka belajar bahasa Inggeris saja 12 jam sehari. 12 jam sehari untuk 3 tahun ya, bukan setahun dua, untuk 3 tahun semata-mata untuk menduduki peperiksaan yang asasnya bahasa Inggeris. Nampak, bayangkan betapa mereka juga memandang itu adalah sebagai benda yang penting. Dia adalah global language, bukannya bahasa, kita nak bahasa Inggeris kita jadi orang putih. Tidak. Hisham Datuk Dr. Abdul Aziz, pensyarah bahasa Inggeris, Pusat Bahasa Uni Syams. Santai Tengah Hari Bernama Radio. Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali waktu ini menerusi program Kartini. Kita tahu membaca jambatan ilmu. Membaca adalah satu aktiviti yang tidak ada kerugian baginya. Sedangkan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW juga adalah ayat Iqra, yang bermaksud bacalah. Dan ini menunjukkan bahawa agama Islam sangat mementingkan budaya membaca dalam kalangan umatnya. Dan budaya membaca juga boleh dipupuk kepada kanak-kanak seawal usia mereka masih lagi bayi. Walaupun pada usia itu mereka masih belum boleh membaca, tetapi ibu bapa boleh berperanan untuk membacakan buku-buku yang mudah dan ringkas kepada bayi. Jadi untuk waktu ini kita bawakan topik rangsang minda anak dengan membaca, dan kita bawakan tetamu kita Puan Nurul Atikah Muhammad Khairi yang merupakan Goal Leader Mami Happy di talian Zoom sekarang ini. Assalamualaikum Puan Atikah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, terima kasih Puan Atikah kerana sudi bersama kami menerusi Kartini hari ini. Sama-sama. Okey, baik Puan Atikah, kita sebagai permulaan lah nak tahu juga apa sebenarnya kelebihan dan juga manfaat membaca buku khususnya untuk anak-anak. Okey. Sebelum tu saya nak kupas tajuk hari ini, iaitu rangsang minda anak dengan membaca. Okey. Daripada ibu ayah membaca, anak-anak akan terbit pelbagai persoalan, dan daripada pelbagai persoalan tu anak-anak akan dapat menerima banyak jawapan, dan daripada situ anak dapat merangsang minda mereka. So, kelebihan pertamanya bila ibu ayah menjadikan rutin membaca sejak awal, sejak kecil lagi, adalah mengeratkan hubungan antara ibu ayah itu sendiri dengan anak-anak. So, yang pertama, anak-anak akan silaturahim antara anak dan ibu ayah akan erat. Selalunya saya akan bacakan buku untuk anak sebelum anak tidur ataupun pagi tu. Maksudnya sehari tu ada sesi lah, 1 dan 2 sesi. Dan santai-santai je ajar anak bacakan buku cerita untuk anak-anak tu. Anak-anak baring sebelah kita letak anak atas riba. So kita bacakan buku. Dan keduanya dapat memupuk minat anak membaca. Bila anak dah selalu dengan buku, maksudnya daripada kecil kita dah dedahkan anak dengan buku, once dia dah 4 tahun, 5 tahun, dia dah pandai membaca sendiri, dia akan rasa seronok, excited nak baca buku. Kadang-kadang bila bosan di rumah kan, dah penat main, dah penat belajar menulis dan sebagainya, so dia akan buka buku, pilih buku, nak baca buku yang mana satu. Dan seterusnya dapat juga menanam fokus anak. Fokus anak, bila anak buka buku, dia akan tengok satu-satu gambar kan. Dari situ anak akan fokus, belajar untuk fokus. Okey, itu antara perkara lah yang boleh merangsang minda anak kita ni untuk membaca. Jadi apa sebenarnya kelebihan apabila mereka anak-anak ini membaca buku dari sejak kecil lagi, Puan Atikah? Okey, itu yang antara kelebihan yang saya cakap tadi, dapat mengeratkan anak, dapat menambah kosakata anak, menambah benih-benih perkataan. Macam bila anak berusia 2 tahun, mereka dah mula nak bercakap. So bila daripada buku tu, bila kita bacakan buku, anak akan tambah perkataan baru. Dan bila kita ulang-ulang cerita yang sama, mungkin dalam minggu tu kita target untuk baca buku
cerita haiwan. So perkataan-perkataan yang sama kita ulang. Kita bercerita dengan anak. So, anak akan mudah ingat dan gunakan perkataan-perkataan baru tersebut. Okey. Baik. Tapi kita tahu kan sifat kanak-kanak ni, Puan Atikah, mereka ni lebih cenderung ataupun lebih suka bermain alat permainan, ataupun sekarang pun zaman pun dah semakin moden kan. Semua ada kebanyakan ibu bapa bagikan gadget dan sebagainya. Jadi macam mana kita ibu bapa ni nak menarik minat kanak-kanak ni untuk suka membaca dan sukakan buku ni? Okey, first kena bermula daripada kecil. Bagi yang belum bermula lagi, walaupun anak dah 2 tahun, boleh mulakan rutin tu dan gunakan buku-buku yang menarik. Pastikan buku-buku yang ibu ayah beli tu, buku-buku yang gambar dia lebih besar daripada perkataan. Perkataan tu mungkin 1-2 ayat je, gambar lebih besar, gambar berwarna-warni, terang dan kaligrafi yang menarik minat anak untuk membaca. Dan seterusnya nak bagi fokus mendengar tu memang kadang-kadang ialah anak kecil kan, kadang-kadang diorang suka nak dengar tanya itu ini, tapi kadang-kadang diorang pun kelaut juga. Tapi macam mana kita nak bagi anak tu rasa seronok setiap kali kita nak bedtime story, kita kena buat gaya, ada intonasi suara. Kalau haiwan harimau tu kita buatlah suara harimau kan, mengaum. Dan bila ada buku-buku yang buku cerita haiwan yang menarik, contoh macam sekejap saya tunjuk. Boleh. Kita nak tengok juga antara contoh. Nampak tak? Okay, ini antara comel. cerita yang comel. Ada penguin, ada monkey. So bila kita tunjuk gambar-gambar dalam ni, kita cerita dan kita tunjuk dan kita buat gaya sekali. Kita tanya juga dia soalan-soalan daripada sebuah buku ni, banyak memori boleh tercipta dan membuatkan anak rasa seronok, excited nak baca buku, nak dengar kita bercerita. Lagi-lagi bila tengok visual macam contoh yang macam Puan Atikah kongsikan tu, ada gambar monyet, ada gambar panda. Jadi mereka ni lebih tertarik untuk mendengar cerita dan juga membaca, membelik lah kita katakan, membelik buku tu untuk membaca. Untuk kita selak. Walaupun kalau yang macam kanak-kanak kecil tu masih lagi tak boleh membaca, bila mereka lihat visual tu mereka faham dan boleh ingat sebenarnya. Tapi kan tadi kita ada kongsikan mengenai sekarang ni zaman dah moden kan Puan Atikah. Sekarang pun ada juga ibu bapa yang menggunakan e-book sebagai bahan bacaan untuk anak-anak. Jadi apa antara kelebihan e-book dan juga buku tradisional, buku fizikal ni Puan Atikah? Okay, kalau untuk e-book dia just nak kat screen je kan. Okay, tapi kalau buku fizikal ni anak boleh selak. So dapat merangsang motor halus anak, jari jemari anak kecil kita. Dia boleh selak-selak buku, dia boleh tunjuk-tunjuk gambar dan dia boleh pegang sendiri. Itu antara perbezaan ni lah, dan lebih menarik lah bila buku ni sebab dia nampak depan mata. Dan e-book ni pun bagus juga, cumanya dia dari sudut skrin kan. So kita nak kurangkan anak untuk tengok skrin. So kita kena dapatkan buku-buku cerita lah yang menarik. Jadi seawal usia berapa sebenarnya kita boleh dedahkan anak-anak ini dengan membaca buku Puan Atikah? Adakah memang dari sebelum lahir lagi ke ibu bapa tu boleh juga tolong bacakan dekat perut dan sebagainya? Boleh kongsikan? Okey, untuk pengalaman saya sendiri untuk anak pertama, since anak 6 bulan lebih saya dah belikan buku, dan start umur 9 bulan saya dah konsisten bacakan buku setiap hari, buat read aloud, bedtime story, dan mengikut kalau kita dengar Dr. Syekh Muzaffar, baru ni dengar perkongsian daripada Dr. Syekh Muzaffar, dia kata daripada awal usia lagi, daripada bayi, daripada kandungan, macam untuk anak kedua saya daripada kandungan lah, sebab bacakan untuk kakak dia. Dan anak kedua dengar sekali kan. So sebenarnya daripada bayi lagi kita dah boleh bacakan buku bercerita. Okey. Kena konsisten. Sebenarnya lagi sebelum lahir lagi ibu bapa tu sebenarnya dah boleh amalkan lah baca buku supaya anak-anak ni bila dah lahir nanti sukakan buku. Itu yang bestnya. Dan macam Puan Atikah kongsikan tadi, Puan Atikah pun dah pupuk sikap membaca untuk anak-anak Puan Atikah dari kecil lagi. Jadi Puan Atikah dapat tak melihat perkembangan mereka? Bagaimana dengan perkembangan mereka? Ada tak berbeza dengan bila Puan Atikah tengok kanak-kanak yang macam lebih cenderung main gadget ni dibandingkan dengan anak Puan Atikah?
Daripada macam saya memang ada bagi anak tengok handphone, tengok TV, tapi ada masa tertentu lah. Kalau kat rumah sendiri memang tak ada TV. Belum ada TV lagi. So bila anak bosan-bosan kan, dia akan ambil buku, bacakan buku. Dan memang nampaklah tapi berbezalah setiap anak kan. Anak pertama lain karakternya, anak kedua lain karakternya. Tapi bila kita mudah untuk dia tak mudah tantrum. Sekali-sekala tantrum tu normal lah kan, anak kecil. Tapi nampak macam lebih okey daripada bila contohlah dalam sehari tu terlebih pula bagi gadget, nampak terkesan dia. Tapi bila kita kurangkan, pagi kita fokus macam pagi tadi dia buat latihan dulu dengan Abi dia. Macam saya sempatlah spend anak baca buku I Am Rabbit kat saya tadi pagi tadi. So memang mulakan pagi tu kalau boleh jangan bagi gadget dulu, buku dulu. Okay. Berbeza lah bila hari yang kita terlebih bagi tu nampak tapi alhamdulillah memang lebih okey. Bila kita selalu bagi dia buku, buat aktiviti lain-lain, main. Okay, baik. Adalah masa untuk mereka bermain dengan gadget tu, tidaklah sepenuh masa membaca buku je. Kalau macam di rumah Puan Atikah sendiri, ada ke memang ada sudut khas untuk sudut bacaan untuk anak-anak ke bagaimana? Yes, betul. Saya dekat bilik dia orang memang ada satu sudut, ada buku, tempat main, lepas ada tempat letak buku semua. Dan actually buku ni rata-rata. Kat depan pun ada, kat bilik tidur pun ada, kat bilik saya pun ada. Sebab kita nak bagi surrounding tu ada banyak buku. Sebab tu buku memang macam bersepah lah. Sebab bukan buku ni bukan untuk dibaca je. Kadang-kadang anak buat main. Kadang-kadang dia ambil buku macam monkey kan, dia ambil blok, swap blok makan, bagi monkey, macam tu lah. So buku ni bila anak kecil ni kita tak boleh fokus pada baca je buku ni. So boleh buat macam-macam. Okey, jadi memang mereka anak-anak Puan Atikah ni memang terdedah dengan buku di setiap penjuru rumah. Itu ada kerja tambahan lah untuk Puan Atikah untuk kemas balik buku-buku tu untuk susun balik di ruang bacaan. Okey, baik, untuk pendengar yang baru saja bersama kami menerusi Kartini, sekarang ini kita bersama dengan Puan Nurul Atikah Muhammad Khairi yang merupakan Goal Leader Mami Happy dengan topiknya rangsang minda anak dengan membaca. Okey, Puan Atikah, kongsikan sedikitlah apa sebenarnya kelebihan Mami Happy ni? Apa antara material dan juga produk-produk yang dikeluarkan? Okey, dalam Mami Happy ada 600 lebih produk, termasuklah buku-buku cerita, educational toys dan juga makanan macam kurma, kismis dan lain-lain. Tapi fokus ni lebih kepada buku-buku cerita, alat bantu mengajar seperti flip kat Iqra, flip kat edisi, dan sesuai daripada bayi. Maksudnya daripada bayi ada material yang tahan lasak, kain, soft book. Rasanya ramai parents yang tahulah soft book apa dia, material dia kain. So baby boleh gigit-gigit sambil kita tunjuk-tunjuk gambar. Dan ada juga buku-buku kisah Nabi, bukan sekadar haiwan-haiwan je, buku cerita haiwan, buku akademik, tapi ada juga buku kisah Nabi, kisah Rasulullah, kisah bidadari syurga. So daripada kecil ni kadang-kadang macam malam tadi ada juga bacakan buku kisah Nabi ni kan. So anak dah tahu, dah kenal dah Ali bin Abi Talib tu kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Dan anak bila dah 6 tahun dia dah baca sendiri tu. Ada memang banyak sangat produk Mami Happy. Kamus-kamus anak Muslim. Okey. So sesuai daripada bayi sampailah umur 12 tahun. Kebanyakan buku dalam Mami Happy sesuai daripada range itulah. Dan ada juga buku-buku motivasi untuk ibu ayah, untuk anak-anak umur belasan tahun. Jadi pada awalnya apa produk pertama yang dikeluarkan Mami Happy? Memang buku bacaan untuk kanak-kanak ke? Edu toys dan juga buku cerita. Antara main produk educational toys dan juga buku-buku cerita dan alat bantu mengajar. Sekejap. Okey. Ni alat bantu mengajar. Okey. So dia berbentuk kalender. Dia macam kalender. Macam kalender. So kita flip. Nampak tak? Nampak. Untuk pendengar kita yang menonton
program Kartini menerusi Facebook Live sekarang ni, boleh saksikanlah Puan Atika sedang tunjukkan kita antara produk-produk Mami Happy. Memang sangat cantik, mudah juga untuk kanak-kanak, tertariklah kanak-kanak ni untuk membaca. Dan bagaimana sebenarnya nak dapatkan buku keluaran Mami Happy ni, Puan Atika? Okey, semua yang menonton FB Live, kalau yang tengok FB Live kan, boleh tengok di bahagian komen, ejen-ejen Mami Happy akan komen, letak link WhatsApp, tu boleh dapatkan dengan ejen sah Mami Happy dan juga saya di FB Nurul Atika Khairi. Okey. Then ada Sekarang ni kan Puan Atika, sekarang pun dalam tempoh pandemik COVID-19 kan, kebanyakan kita ramai juga ibu-ibu yang terkesan untuk mencari pendapatan sampingan. Agaknya boleh ke mereka ni untuk sama-sama menjana pendapatan bersama dengan Mami Happy? Bagaimana caranya? Okey, saya sendiri bermula daripada tahun lepas, waktu awal sebelum PKP, tapi waktu awal PKP itulah baru bermula buat sungguh-sungguh kan. So boleh juga contact ejen-ejen staff Mami Happy. Then saya sendiri sebagai leader Mami Happy, seronoknya jadi ejen Mami Happy ni sebab kami bukan sekadar dapat harga ejen. Bila kita, sebab niat pertama saya dulu pun untuk dapat harga ejen, jadi ejen Mami Happy kan. Once dah rasa macam seronok, why not kita share dekat orang lain. So kita kongsikan manfaat produk orang lain dan dapat untung runcit, dapat bonus. HQ selalu sediakan kelas-kelas dan bahan-bahan marketing semua. HQ sediakan, tim leader-leader sediakan. So memang sangat mudah dan harga produk Mami Happy sangat mampu milik dan berkualiti, insyaAllah. Bercakap mengenai harga, bagaimana dengan harga tu? Saya pun tengok juga ni dekat laman seseorang Mami Happy ni, harganya ada yang macam RM4.5, ada yang RM3. Yes. Memang harga je sangat murah ataupun bagaimana? Memang harganya mampu milik. Macam ni, buku ni bentuk fashion kan, policeman. Sekarang tengah promo hanya RM3.90 sahaja. Hari ni last promo. Itulah saya rasa saya nampak yang tu. Harga dia RM3.90. Dari saya lupa nak bertanya pada Puan Atika, dari segi medium bahasa yang digunakan, adakah sepenuhnya bahasa Inggeris ke bagaimana? Apa tu? Medium buku-buku. Buku-buku ni macam campur, ada yang demi bahasa macam ni. Seri 10 Sahabat Syurga ni demi bahasa. Tengok gambar lebih besar kan. So ayat dia pendek je. Nampak tak? Nampak ya. Okey. Ayat dia pendek-pendek saja. BM atas, BI kat bawah, dan ada juga ni ada versi BM ni yang saya beli ni BI, ada juga versi BM HQ baru keluarkan. So banyak pilihan. Mostlynya BM dan ada juga BI. Okey, baik. Puan Atika, sebelum kita nak mengakhiri Kartini hari ini, sedikitlah pesanan Puan Atika untuk ibu bapa yang nak anak mereka ni membaca dari kecil lagi. Apa sebenarnya perkara utama yang mereka perlu lakukan? Okay, first kita kena diri kita sendiri dulu, parents dulu kena rasa seronok untuk dan excited untuk luangkan masa bersama anak. Dalam sehari tu tak perlu lama pun. Sebab kita mungkin ada yang bekerja kan, seharian bekerja. Jadi sebelum tidur tu adalah waktu yang sangat sesuai untuk kita spend time dengan anak, bacakan buku cerita. So betulkan niat kita, kita nak anak kita bijak kan, berilmu. So kita yang kena mulakan sebab madrasah pertama adalah di rumah. Ibu ayah adalah contoh terbaik. So kita kena rasa seronok nak bercerita ke anak pun akan seronok untuk mendengar cerita kita. Okey, baik, itu pesanan ringkaslah daripada Puan Atika selaku Goal Leader Mami Happy untuk semua ibu bapa yang nak anak mereka membaca seusia bayi lagi sebenarnya. Okey, baik, terima kasih Puan Atika atas perkongsian itu. Okey, sama-sama juga kepada pihak bernama radio kerana memberi peluang kepada HQ Mami Happy untuk berkongsi ilmu pada hari ini. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baik, itu dia tadi kita baru saja bersama dengan Puan Nurul Atikah Muhammad Khairi yang merupakan Goal Leader Mummy Happy. Kita tahu kan memang banyak mutiara kata yang kita boleh katakan membaca adalah hak setiap kanak-kanak. Sebab kita tahu membaca untuk anak-anak ni terlalu banyak faedahnya. Macam Puan Atikah kongsikan tadi, memang banyak sekali. Maka ibu bapa sebenarnya perlu bertanggungjawab lah untuk memperkenalkan budaya membaca kepada anak-anak dari sejak kecil lagi. Baik, sekian saja untuk program Kartini. Terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen Berita Bisnes pilihan anda.